datang kat kita minta doa istikharah. Dapat doa istikharah pula pasal jumpa kita. Ustaz, saya tak jumpa dekat mimpi, Ustaz. Tak jumpa kat mimpi? Tak jumpa dalam banyak kali. Luar mimpi jumpa tak? Luar mimpi selalu jumpa. Kalau macam gitu, teruskan bermimpi. Kan? Mana dia jawapan istikharah itu dalam mimpi? Tak. Mimpi tu 1/4 daripada 64 bab kenabian saja. 1/4 saja. Maksudnya ada banyak lagi cara yang Allah nak bukakan ilham kepada kita untuk tahu bahawa dia adalah pasangan kita. Nampak dia hari-hari, jodoh lah tu. Tahu tak? Tunggu mimpi, patutlah tak mimpi. Tahu-tahu bangun, sahaja aku mandi. Bangun je, sahaja aku mandi. Tahu tak? Bukan saja-saja mandi. Terbeza bang. Sahaja aku mandi dengan saja-saja mandi. Kita tahu beza dia kan? Ya. Tak jumpa-jumpa. La haula wala quwata illa billah. Saya cakap dengan dia, baik, awak istikharah jumpa tak dia? Jumpa. Jadi selama ni buat keputusan kerana dia ke, kerana kecantikan tak, kepada boleh. Tapi macam mana dalam perasaan hati tu boleh rasa terkejut melihat dia macam itu? Takkah awak tahu bahawa dia, tak Ustaz, saya rasa macam dia tipu saya. Saya kata istighfar. Istighfar. Tahu tak? Bukan pergi masjid istighfar. Istighfar. Istighfar, saya kata. Kenapa istighfar? Saya kata macam gini. Kita ni dalam hubungan kita yang berkahwin ni, kalau kita hanya berlandaskan benda-benda yang fizikal, tahu tak fizikal ni boleh datang berapa lama saja menyeronokkan pandangan kita? Sekejap je. Sekejap. Abang-abang semua tahulah. Sekejap bang. Sekejap je lah. Malam pengantin besok dah hilang dah. Betul tak? Pagi-pagi dia bangun, apa budak-budak semua dah hilang dah. Betul tak? Nampaklah muka yang sebenar. Dah. Nampak muka original tu. Besok pagi dah. Maksudnya kecantikan tu sekejap tak? Sekejap je. Sekejap. Tengok gambar Facebook, 600 gambar, sampai gambar 30 saja dah tak cantik lagi dah. Sekejap kecantikan ni. Kemudian bila isteri lahir, hilang semua ramping-ramping dia kan. Ramping hilang. Kemudian bukan cakap isteri tau, kita ni pergi tengok diri masing-masing. Cakap pergi tengok diri hang ni. Betul tak? Minggu kahwin bukan main lagi. Betul tak? Lambut pergi gentleman barber lah, ke benda. Betul tak? Siap potong sini, gel, pomade, barang lah. Betul tak? Minyak angin lah, minyak apa, kapak, semua jenis minyak letak dekat muka. Jumpa dia sebelum kahwin, ya Allahu Akbar, rambut pattern sana, pattern sini, baju cantik. Kata tengok awak pakai apa sekarang. Dia pakai macam biasa. Kemudian awak ada pula hati nak mencakap bahawa dia nipu awak. Dia cakap apa jenis lelaki yang sekarang manusia dah keluarkan ni? Macam itu. Kasih dia takut sikit lah. Apa jenis manusia yang boleh merendahkan perempuan hanya dengan penampilan dia saja? Maksudnya dia harus berpenampilan cantik seumur hidup dia siang malam kerana awak nak tengok dia macam itu. Apa jenis manusia ni? Dia diam lah. Betul. Suami tak ada syahwat kerana isteri dia kata tipu tak cantik. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa jenis suami ni? Tahu tak? Jangan kahwin lah, tengok gambar sajalah hari-hari. Kekuatan syahwat bagus. Terakhir sekali kata Imam Ghazali, kuwatul adil, kekuatan untuk berlaku adil. Apa maksud kekuatan untuk berlaku adil? Manusia ini mampu untuk balancekan kehidupan dia. Dia mampu, ya? Kerana kalau dia tidak berlaku adil, dia ada masalah dalam kehidupan dia. Lepas tu kita mampu berlaku adil, lepas tu kita hidup harmoni. Alhamdulillah. Waktu kita jadi anak, laku adil tak dengan ibu dan ayah? Laku adil, ya? Laku adil lah. Dulu saya mula-mula bawa mak pergi umrah. Lepas habis mak pergi umrah, bapak dah pergi haji kan, arwah bapak pergi haji. Lepas bawa mak pergi umrah, lepas tu Alhamdulillah Allah buka izin lagi rezeki, bawa dua-dua pergi umrah. Tahu tak? Besok lusa aku nak bawa mak mertua aku pula pergi jalan-jalan. Tahu tak? Lagi 2 bulan aku bawa pula mak aku pergi jalan-jalan. Kerana adil, supaya hidup bahagia. Kerana kalau tak adil, tak bahagialah. Kenapa tak bahagia? Kerana orang nak kita berlaku adil bagi semua orang. Jadi kalau ada kekuatan untuk berlaku adil, sempurna dan bahagialah hidup kita. Kerana itu isteri kita sayang kita kerana sifat kita adil. Isteri kita ni kalau tengok kita beri sama saja tumpuan kita dengan orang-orang yang lain, insya-Allah dia akan nampak kita berlaku adil. Dan itu kekuatan manusia. Sebab itu dalam ulama Islam semua berkata bahawa ada 4 dipanggil sebagai ummahatul fadail. Ada 4 yang dipanggil sebagai fadilat-fadilat yang besar bagi diri manusia. Pertama sekali hikmah, kedua syaja'ah, ketiga iffah, keempat adil. Pertama sekali
manusia ni kalau ada 4 benda ni, dia jadi manusia yang sempurna. Pertama sekali ada hikmah, kebijaksanaan. Bijaksana lah nak jawab, bijaksana. Nabi SAW pernah didatangi oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatina Fatimah kata, ya abati, wahai bapa, tadi aku berbual dengan Sayyidatina Aisyah. Kemudian Sayyidatina Aisyah kata padaku, walaupun ibumu itu adalah orang yang paling disayangi oleh Rasulullah, kerana Nabi kan sayang Siti Khadijah sangat, sayang sangat, sampai Sayyidatina Aisyah ada sedikit perasaan cemburu sikit lah. Walaupun ibumu paling dicintai, tetapi ketahuilah bahawa aku seorang wanita yang dikahwini ketika dia dara. Oh, statement tu kalau bawa memang boleh berteguk betul tak? Memang boleh gaduh lah. Jadi dia report lah dengan bapa dia. Dia kata, pak, tadi Ummina Aisyah kata dia seorang saja dara, yang lain semua janda. Betul lah, Nabi SAW kahwin semua janda tau, dia seorang saja dara. Kalau kita jadi Rasulullah tu apa? Panggil makcik Isah kan, main datang sini. Apa dia cakap? Tapi dia tahu kalau dia buat macam itu, jadi apa? Jadi masalah konflik keluarga. So kekuatan dia adalah satu kekuatan. Apa kekuatan dia? Hikmah. Apa hikmah dia? Hikmah dia kena keluarkan benda ni kepada benda yang baik. Maka dia panggil Fatimah dekat. Dia kata, ya Fatimah, mari sini, jangan risau. Walaupun ketika aku mengahwini ibumu, dia janda, dan Aisyah tu adalah seorang dara, tapi ketahuilah bahawa seketika ibumu mengahwiniku, aku ni seorang dara. Jangan marahlah. Waktu aku kahwin dengan dia janda, tapi bapak kalau kahwin dengan mak kan dulu, bapak yang dara, mak kan janda dulu. Maka Sayyidah Fatimah ketawa, senyum, dah terhibur hati, terkeluar daripada masalah kerana ada hikmah. Itu kita ni kena ada wisdom lah sikit. Wisdom yang ada kat orang tua-tua tau. Betul tak? Waktu budak-budak kalau nak jadi dah hikmah, selalu kena letak dekat orang tua. Kena selalu letak kat orang tua. Jangan lepaskan budak-budak daripada pandangan orang tua. Sebab tu hikmah, belajar dengan orang tua tu hikmah. Sebab tu cerita-cerita dulu, cerita hikmah. Cerita dulu-dulu Sri Mersing Nordin Ahmad, tahu tak? Hikmah, tahu tak? Cerita pasal marah tu, Nordin Ahmad tu cerita pasal marah. Pak Malau dah buat apa dekat dia, lepas tu dia pula balik hantar nama dia, Sri dekat Pak Malau, tahu tak? Minta maaf, ya Damak, aku minta maaf Damak. Situ, aku telah melakukan kesilapan kepadamu Pak Malau. Kajang Pak Malau, kajang melipat, kajang hamba mengkuang layu, dagang Pak Malau dagang bertempat, dagang hamba musafir lalu. Cik, dia nak pusing pergi. Damak, tunggu Damak. Maafkanlah aku Damak. Cerita tu kan, tahu tak? Suka dia mak tu. Ya Allah Akbar. Dia kalau berlakon bagus, ada berlakon, ya, hujan emah. Dia kata, janganlah kamu balik ke negeri Pahang, wahai Damak. Ini Damak kata apa? Sudahlah, saya nak pulang ke negeri Pahang, meninggalkan Mersing. Saya datang di sini pun bukannya apa, setakat untuk mencari rezeki di negeri orang, tetapi hujan emah di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik saya di negeri sendiri. Cerita Sri Mersing. Marah Pak Malau dah salah sangka dekat dia. Marah. Tak apa Pak Malau, ya, Pak Malau tidak berjasa, saya tidak berjasa apa-apa pun daripada Pak Malau. Izinkan saya pulang ke negeri saya Pak Malau. Lepas tu dia pergi naik, apa nama dia, naik kapal kan. Lepas tu anak dia kejar-kejar dekat dia kan, Damak, Abang Damak. Sudahlah Sri, biarkan semuanya menjadi kenangan yang indah bagi diri kita. So dia naik kapal pergi ke Pahang. Habis cerita dia. Sebaik dia tak ada, sedangkan Nabi ampunkan umat. Kalau tidak, jadi tajuk cerita kita hari ini. Tak maafkan Damak tu, dah Allah wala quwwata illa billah. Betul tak? Hikmah. Tengok cerita orang tua-tua dulu, dia ada hikmah. Kalau duduk dengan orang tua-tua, dia ada hikmah. Sebab tu Nabi SAW duduk dengan orang tua-tua supaya belajar hikmah. Kekuatan kita ni 4, hikmah. Bila marah, tahu kita ada hikmah. Macam mana nak keluar daripada kemarahan ini, macam mana kita punya nasihat ini boleh datangkan kemarahan. Lepas tu ada budak lelaki jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina. Dia kalau jumpa aku tergajang, dia tahu tak? Jumpa imam masjid, tanya, ya imam, tolong izinkan saya untuk berzina. Selamba budak ni minta izin zina. Nabi SAW kata, udnu. Sebelum Nabi kata udnu, ada riwayat dia, sahabat-sahabat kata mah. Tahu tak maksud mah apa? Mah tu maksudnya berhenti. Kerana sahabat marah.
Mana boleh tanya Rasulullah SAW doa sahaja macam itu? Berhenti. Maka Rasulullah SAW kata, udunu, mai duduk. Nabi SAW duduk dengan dia, dekatkan dia. Macam mana aku nak berbaiki diri dia sebelum kita berpisah? Kalau aku marah dia mesti buat punya. Budak-budak sekarang kalau kita marah mesti buat punya. Ustaz, boleh tak kalau kiranya kita cek agama Islam, soalan-soalan agama Islam dekat internet? Kita tak boleh cakap tak boleh lah. Cakap tak boleh, dia pergi cek lagi lah. Kita cakap ni, boleh? Mari sini. Ni saya tunjukkan website-website yang bagus yang awak boleh cari jawapan. Budak-budak macam itu sekarang. Jangan cakap dengan dia, tak boleh cek. Kalau tak boleh, memang carilah dia. Boleh, mari anak tunjukkan. Ni website bagus. Ni website ni, cek ni. Kalau website yang tak show, jumpa saya. Baru dia jumpa kita. Ustaz, ni website okey tak? Ni tak okey. Ni website okey tak? Tak okey. Semua tak okey je. Memang. Betul tak? Dalam internet tu macam itu kan. Lebih banyak tak okey dari okey. Jadi kita guide dia. Hikmah, jalan keluar. Itu salah satu hikmah, duduk dengan orang tua-tua. Itu Nabi SAW, dia duduk dengan orang tua-tua, belajar hikmah. Sahabat-sahabat Nabi yang kecil duduk dengan orang tua-tua, dia belajar hikmah. Sebab tu pandai jawab soalan-soalan. Sayyidina Muaz bin Jabal jadi gubernur umur 27 tahun. Nabi SAW kata, ya Muaz, kalau tak dapat daripada Al-Quran dan hadis, kamu nak cari jawapan kat mana? Istafti qalbak, aku cari dalam hati aku. Kenapa dia boleh cari dalam hati dia? Kerana dia sudah terpimpin dengan wisdom. Dia ada wisdom, sebab tu dia boleh jawab jalan keluar. Masuk kota Yaman, jadi gubernur. Semua kota Yaman masuk Islam tanpa perang, kerana dia wisdom. Dia kalau cakap hikmah, orang tua dengar, budak-budak dengar. Tidak ada sifat marah.